Trump telah membalikkan kedudukan Amerika Syarikat berdepan Iran dengan menukar defisit sebanyak $1 triliun menjadi pelan pembaharuan ketenteraan. Pada hari Isnin, 11 Mei 2026, Washington membincangkan satu bil yang boleh mencecah sehingga $1 triliun apabila peperangan, peluru, minyak, faedah, logistik dan penggantian stok diambil kira. Jawapan Trump adalah menggunakan kejutan itu untuk memperbaharui kekuatan tentera Amerika, mengisi semula stok persenjataan dan meluluskan bajet sebanyak $1.5 triliun. Untuk memastikan Amerika Syarikat kekal di puncak peperangan moden dan terus memegang gelaran kuasa ketenteraan terbesar di dunia, mengukuhkan kilang-kilang Amerika dan menghalang Iran, China atau Rusia daripada melihat sebarang kelemahan dalam kuasa ketenteraan Amerika. Pentagon telah menganggarkan kos langsung perang menentang Iran sehingga April sebanyak $25 bilion, terutamanya apabila logik Trump jelas. Amerika Syarikat tidak boleh memasuki perang moden menggunakan peluru berpandu bernilai tinggi, mempertahankan pangkalan, melindungi sekutu dan kemudian berpura-pura bahawa stok mereka masih utuh. Krisis dengan Iran menunjukkan satu kebenaran yang tidak menyenangkan dalam sistem ketenteraan Amerika sendiri. Kekuatan itu masih besar, tetapi sebahagian daripada strukturnya memerlukan pembaharuan segera. Amunisi mahal telah digunakan dengan kadar yang tinggi. Pemintas yang digunakan untuk menembak jatuh, ancaman perlu diganti semula. Kapal, pesawat, sistem pertahanan dan rantaian industri mula dinilai di bawah tekanan yang lebih besar. Kekurangan itu bukan hanya muncul kerana Trump menyerang. Kekurangan itu muncul kerana perang telah mendedahkan kos untuk memastikan mesin ketenteraan terbesar di dunia sentiasa bersedia untuk konflik serentak. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat. Penanda Aras Credibility Wilson Alves. Iran telah memasuki krisis ini dengan cuba melemahkan Amerika Syarikat. Teheran bertaruh pada tekanan serantau, peluru berpandu, drone, milisia dan ancaman ekonomi untuk memaksa Washington menanggung kos yang tinggi. Rejim diktator Iran mahu menjadikan setiap peluru berpandu Amerika yang dilancarkan sebagai tanda keletihan, setiap kenaikan harga minyak sebagai tekanan politik. Setiap perbahasan di Kongres menjadi keraguan terhadap kekuatan Amerika. Trump mengubah logik ini. Daripada membiarkan kos perang dianggap sebagai kekalahan, beliau menjadikan kos itu sebagai bukti bahawa Amerika Syarikat perlu mempersenjatai semula, menghasilkan lebih banyak dan memperbaharui keunggulan ketenteraan mereka. Dan di sinilah masuknya bajet bersejarah sebanyak $1.5 triliun untuk pertahanan Amerika. Cadangan untuk tahun fiskal 2027 merangkumi kapal, pesawat, pertahanan peluru berpandu, drone, kecerdasan buatan, perlindungan wilayah Amerika dan pemulihan asas industri pertahanan. Reuters melaporkan bahawa pelan tersebut merangkumi kira-kira $750 bilion untuk kapal, jet dan sistem Golden Dome selain daripada bidang strategik lain. Perang menentang Iran menunjukkan bahawa sebuah kuasa besar tidak semestinya menang hanya kerana mempunyai senjata canggih. Ia menang kerana mampu menggantikan peluru, memastikan kilang terus beroperasi, menyokong sekutu dan menakutkan musuh walaupun selepas berminggu-minggu pertempuran. Pentagon mula mengutamakan amunisi kritikal sebagai keutamaan. Tentera Laut mahu membeli 785 peluru berpandu Tomahawk pada tahun depan dan hampir 4,000 dalam tempoh 5 tahun akan datang. Manakala tentera darat telah memohon lebih daripada $20 bilion untuk membeli pemintas Tihe, WA, D dan Patriot. Data ini menunjukkan betapa besarnya perubahan yang berlaku. Washington bukan sahaja membayar kos perang, malah sedang membina semula keupayaan untuk krisis yang akan datang. Industri Amerika sudah mula bergerak. Lockheed Martin telah menandatangani perjanjian untuk meningkatkan pengeluaran tahunan pemintas daripada kira-kira 600 unit kepada 2,000 unit setahun. Sekarang, matlamatnya adalah untuk meningkatkan kapasiti pada skala yang jauh lebih besar bagi memenuhi keperluan Angkatan Amerika, Sekutu dan negara-negara rakan. Ini menunjukkan bahawa rancangan Trump bukan sekadar cakap kosong. Ia menggerakkan kilang, kontrak dan pengeluaran sebenar. Perang moden dimenangi pertama sekali melalui industri. Iran boleh mengancam, melancarkan drone, menekan laluan dan cuba membebankan bajet Amerika.
Tetapi jika Trump berjaya menukar tekanan menjadi pengeluaran, Teheran kehilangan kelebihan psikologi. Setiap peluru berpandu yang digunakan terhadap Iran menjadi alasan untuk menghasilkan lebih banyak. Setiap stok yang semakin tertekan menjadi alasan untuk memperluaskan kontrak. Setiap kritikan terhadap kos perang menjadi hujah untuk menunjukkan bahawa Amerika Syarikat hampir membayar harga yang lebih tinggi lagi jika mereka terus menggunakan struktur lama, perlahan dan tidak mencukupi untuk fasa baru persaingan global. Inilah langkah bijak Donald Trump. Dia bukan sahaja memberi respons kepada Iran. Dia menggunakan Iran sebagai bukti hidup bahawa Amerika perlu memperbaharui kekuatan tenteranya untuk terus menjadi kuasa dominan. Rejim Iran membayangkan bahawa mereka boleh melemahkan Washington, tetapi kesannya mungkin sebaliknya. Sebuah Amerika dengan lebih banyak peluru, lebih banyak kilang, lebih banyak pertahanan anti peluru berpandu, lebih banyak tekanan ke atas Tehran, dan kurang bergantung kepada stok lama. Kesan ekonomi juga diambil kira. Perang terhadap Iran menekan harga minyak, meningkatkan kebimbangan mengenai bahan api, dan memperhebatkan perdebatan tentang inflasi. Akhbar Washington Post melaporkan bahawa Trump mengumumkan rancangan untuk menggantung sementara cukai persekutuan ke atas petrol akibat kenaikan harga yang disebabkan oleh konflik dengan Iran. Langkah ini menunjukkan bahawa Rumah Putih cuba menangani masalah ini dari dua sudut, melegakan beban rakyat Amerika dalam jangka masa pendek dan memperbaharui pertahanan dalam jangka masa panjang. Kongres kini perlu memutuskan sama ada mahu menerima pertahanan yang lebih kecil, lebih perlahan dan lebih terdedah, atau meluluskan pembentukan semula sebuah mesin ketenteraan yang mampu menghadapi ancaman serentak. Sejarah Amerika sudah pernah menunjukkan jalan ini. Pada tahun 80-an, Ronald Reagan menghadapi kritikan hebat apabila beliau meningkatkan perbelanjaan ketenteraan terhadap kesatuan Soviet. Hujah Reagan adalah mudah. Paz pela força. Ideanya adalah untuk membina semula kuasa ketenteraan Amerika, memberi tekanan kepada Moskow dan menunjukkan bahawa Amerika Syarikat tidak akan menerima kekalahan dalam perlumbaan strategik. Ramai yang menganggapnya sebagai perbelanjaan berlebihan. Kemudian, tekanan itu menjadi bahagian utama dalam perubahan Amerika dalam Perang Dingin. Pengajaran itu relevan untuk masa kini. Apabila seorang lawan percaya bahawa mereka boleh menang dengan melemahkan lawan, jawapannya tidak boleh bersifat malu-malu. Ia perlu menjadi keunggulan. Trump memandang Iran dengan logik yang sama. Jika Teheran cuba menjadikan perang itu mahal, Washington perlu memastikan ancaman seterusnya mustahil untuk diimbangi. Negara-negara lain juga memahami peraturan ini. Poland, menghadapi ancaman Rusia, telah mula memperkukuh pertahanannya dengan tegas dan menandatangani perjanjian berkaitan pembiayaan Eropah untuk memperkukuh perbelanjaan ketenteraan. Jepun yang ditekan oleh China di Indo-Pasifik telah meningkatkan kedudukan ketenteraannya dan lebih kerap berlatih bersama sekutu. Israel yang dikelilingi oleh kumpulan bersenjata yang disokong oleh Iran sentiasa berada dalam keadaan siap siaga mengekalkan pertahanan udara dan perisikan sebagai syarat untuk terus bertahan. Negara-negara ini tidak menganggap persenjataan semula sebagai satu kemewahan apabila ancaman semakin meningkat. Mereka menganggapnya sebagai jaminan untuk terus wujud. Amerika Syarikat sebagai kuasa tentera terbesar di dunia tidak boleh bertindak dengan kurang serius berbanding sekutu-sekutunya sendiri. Dengan bajet yang lebih besar, kilang-kilang dipercepatkan, pemintas dalam pengeluaran dan stok yang telah dipulihkan, tekanan kembali kepada rejim Iran. Rejim diktator itu mungkin telah berjaya meningkatkan kos krisis, tetapi ia juga membantu Trump membuktikan bahawa Amerika perlu memperbaharui kekuatan tenteranya sebelum musuh yang lebih besar cuba melakukan perkara yang sama. Langkah seterusnya bergantung pada Washington. Pentagon akan mendesak untuk mendapatkan kontrak. Rumah Putih akan mempertahankan pemulihan. Kongres akan membincangkan beban bajet. Industri pertahanan akan bergegas untuk menghantar lebih banyak peluru dan sistem, dan Iran akan memerhati akibat berbahaya untuk rancangan mereka sendiri. Percubaan untuk melemahkan Amerika Syarikat mungkin telah mempercepatkan fasa baru kekuatan Amerika. Trump mengambil alih masalah itu, mengubah makna krisis dan meletakkan mesin ketenteraan Amerika Syarikat di landasan pembaharuan. Saya Milson Alves News dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang tepat dengan
Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir, lihat komen untuk anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.